Jika beberapa tahun lalu ramai pihak beranggapan bahawa permainan video hanya untuk mengisi masa lapang. Namun selari dengan perkembangan dunia masa kini, sukan elektronik atau e-sport telah menjadi salah satu kerjaya yang mampu memberikan pendapatan lumayan. Ia bukan lagi aktiviti yang sia-sia tetapi memberi manfaat kalau kena dengan caranya. Menerusi segmen Potret Inspirasi, Ridwan Rushdi Azri Roslan mendekati individu yang mahir dalam bidang itu. Mengendahkan persepsi dan stigma negatif, pemain e-sports yang ditemui ini memberitahu beliau mengambil pendekatan tutup telinga demi meneruskan minatnya daripada kecil. Katanya, pada awal pembabitannya, beliau mendapat tentangan oleh kedua ibu bapa tercinta. Mak ayah saya memang tak suka saya main game kan. Ada certain mak ayah pada zaman dulu memang, tak nak kata zaman dulu lah, zaman sekarang pun ada yang tak suka tengok anak-anak ni main game. Cuma, game ni adalah satu hiburan, orang macam hobi. Sama macam korang main bola sepak, sama macam main badminton. But mereka perlukan guidance. Kerana minatnya yang mendalam, Firdaus berjaya memujuk dan membuktikan kepada kedua orang tuanya yang beliau mampu berjaya dengan mencuburi bidang e-sport. For me, apa-apa yang korang nak buat, yang penting korang minat. Itu yang pertama. Bila start ada minat, usaha. Bila korang dah berusaha, baru korang boleh stay dalam satu-satu benda. Contohlah kalau korang buat benda tu sambil lewa, dia macam hangat-hangat itik ayam kan. So, korang takkan boleh pergi jauh. Yang penting adalah minat dan usaha. Macam itulah. Tapi yang penting tawakal lah. Seorang lagi pemain sukan elektronik yang ditemui memberitahu kini ibu bapa perlu lebih membuka mata dan cuba menerima sukan berkenaan sebagai kerjaya. Katanya, kerjaya itu kini semakin berkembang selain berpotensi menjadi karier yang mempunyai pendapatan lumayan dengan bermain permainan secara kompetitif. Ibu bapa di luar sana, kalau boleh jangan, bukan kalau boleh, maknanya tak perlu risau pasal kita dah ada satu guideline, dah ada satu organisasi, ada banyak organisasi sebenarnya yang memang dah menjadikan e-sport ni sebagai salah satu cabang kerjaya. Jadi memang ada peluang untuk mereka berjaya sekiranya kita berada di saluran yang betul. Maka tidak hairan beliau memberikan peluang kepada anak-anaknya untuk mencuba perkara sama dengan pemantauan yang rapi. Saya sendiri pemain e-sport, pemain game, dan saya juga sebagai seorang bapa dan anak saya 2 orang kembar. Kedua-dua mereka saya bekalkan dengan PC, saya bekalkan dengan ni untuk diorang bermain. Tapi pantauan itu paling penting. Kita buatkan jadual. Memang diorang terlalu muda. Ada orang kata terlalu muda nak bagi dia, tapi pada saya untuk diorang berkembang dengan ni. So kita, yang penting kita as a parents, kita guide diorang. Kita jangan bagi, kita tinggal. Sama juga macam kalau kita bagi telefon, lepas tu kita tinggal. Tak boleh. Katanya banyak ruang boleh diterokai sekiranya benar-benar minat dalam sukan elektronik. Misalnya menerusi platform media sosial popular yang menyediakan perkhidmatan perstreaman permainan, dan kaedah itu juga membuka peluang kepada pemain untuk menjana pendapatan serta memperluaskan lagi kemahiran dalam sektor lain. Streaming boleh, merchandise boleh, tapi itu juga bergantung kepada populariti kita. Macam sekarang ni yang saya nampak, selain daripada diorang padu bermain game, diorang kena ada satu fanbase yang besar untuk diorang, of course bila dia stream dia akan dapat hadiah daripada penonton dan sebagainya. Lepas tu diorang kena ada merchandise diorang sendiri. Normally tim-tim besar memang diorang ada merchandise diorang sendiri, tapi macam kita ataupun untuk yang baru-baru nak mula ni boleh juga buat secara kecil-kecilan. Maknanya kita start jual dengan murah-murah, janganlah terus jual harga RM99 kan, mungkin RM30. Maknanya dalam keadaan mampu untuk kita punya level. Ridwan Rushdi Azri Roslan, Bulletin TV9.